إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدر ومقدار العظيم اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق بلساني شرح بصدري واستعمل به بصدري حولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, kita sambung kitab Kifayatul Muhtadi, syarah kitab Sulam Muhtadi, muka surat 67, 5 daripada atas, Jawi, Rumi. Muka apa Rumi? 84. Kata pengarang, dan melainkan bersuci daripada najis kencing kanak-kanak yang belum lagi makan suatu yang lain daripada susu, sama ada susu ibunya atau lainnya, yang belum lagi sampai umur kanak-kanak itu 2 tahun. Kita bincang berkaitan dengan najis mutawassithah, settle. Kemudian najis mughallazah, cara untuk menyucikan najis mutawassithah dan cara untuk menyucikan najis mughallazah. Hari ini kita sambung cara menyucikan Hari ini kita sambung cara menyucikan najis mukhaffafah. Yang mana najis mukhaffafah ni hanya ada pada mazhab Syafi'i sahaja. Mazhab lain tak ada. Mazhab lain air kencing ni, najis mukhaffafah ni adalah najis mutawassithah. Mazhab lain, mazhab Syafi'i je ada najis mukhaffafah, najis yang ringan. Najis mughallazah, berat najis tu ditentukan melalui cara penyucian dia. Jadi kalau kita kata najis tu berat, najis sederhana, ataupun najis sederhana berat, ataupun najis ringan. Yang berat ringan tu bukan najis, bukan najis tu, bukan najis tu berat, bukan. Macam kita kata tai babi tu, ataupun babi tu sendiri, anjing tu najis. Ya, dia najis. Tapi yang kita panggil najis yang berat kerana nak menyucikan dia tu berat. Bukannya najis tu berat. Kalau kata najis tu berat, kalau kambing tak sebelah mati, bangkai juga. Tapi najis tu najis tak berat, dia bangkai juga. Tapi najis tu tak berat, najis biasa, najis sederhana. Tapi najis kerana nak menyucikan dia pun dengan cara yang biasa. Jadi yang kata berat, sederhana, ringan ni adalah cara nak suci tu berat. Memang berat pun sampai 7 kali kan. Najis mutawassithah sederhana sebab taklah berat sangat, taklah ringan sangat. Kenapa najis kanak-kanak ni najis mukhaffafah, najis ringan? Kerana nak suci dia pun ringan. Jadi berat, sederhana dan ringan tu bergantung kepada cara penyucian. Dan melainkan bersuci dari najis kanak-kanak yang belum lagi makan. Belum lagi makan suatu yang lain daripada susu, sama ada susu ibunya atau lainnya, yang belum lagi sampai umur kanak-kanak itu 2 tahun. Ni ada beberapa ni. Yang pertama, dan melainkan bersuci daripada najis kencing kanak-kanak yang belum lagi makan. Kanak-kanak yang belum lagi makan, maksud makan tu kita akan bahas sekejap lagi apa dia. Yang suatu yang lain daripada susu, tu maknanya yang kena minum susu saja. Kalau dah makan yang lain daripada susu,
Kalau dah makan yang lain daripada susu, tak nama makan susu lah. Sama ada susu ibunya, nya tu nya siapa wah? Oh, dia suka main domain, kita bagi kat dia. Kita malas nak main benda ni. Sama ada susu ibunya, nya budak tadi, nya kanak-kanak tadi, atau lainnya nya ibu. Jangan salah nya. Nya yang lainnya je nya ibu. Ibunya tu nya kanak-kanak, nya bayi. Okey, pertama najis mukhaffafah. Nak jadi najis mukhaffafah, dia kena memenuhi berapa syarat kan? Kalau kita tengok pada bawah sekejap, tengok terus, kita tengok syarat dia terus. 1 2 3 4 syarat. 4 syarat. Ambil sekali lalu dulu, baru lepas ni baru syarah. Yang pertama, air kencing. Sebab dia kata situ kita bawah ni air kencing. Kita ambil dulu dia punya apa? Modelkan dulu. Ambil 1 2 3 4 baru syarah. Nanti bila dah syarah awal-awal, tak boleh nak listkan berapa. Kan? Jadi mukhaffafah dia mesti 4. Najis mukhaffafah 4. Iaitu air kencing. Pertama. Maknanya tai muntah tak boleh. Tai muntah, tai budak, kanak-kanak tak boleh. Tai tak boleh. Muntah tak boleh. Tak boleh tu maksud tak jadi najis mukhaffafah, jadi najis mutawassithah. Walaupun kanak-kanak yang sama. Jadi kalau kanak-kanak tu keluar air kencing dan keluar sekali muntah. Dia kencing dia muntah. Air kencing dia tu mukhaffafah, muntah dia tu mutawassithah. Walaupun kanak-kanak yang sama. Jadi muntah, tai pun sama. Kencing sekali dengan tai. Tai mutawassithah, air kencing dia mukhaffafah. Okey? Air kencing. Yang kedua, kanak-kanak lelaki. Kanak-kanak lelaki. Kat bawah tu disebut kanak-kanak lelaki. Maknanya kanak-kanak perempuan najis mutawassithah. Termasuk juga khunsa, kerana tak dapat ditentukan waktu tu kecil lagi. Maka air kencing dia kira macam perempuan. Maksudnya dia ambil lebih, jangan ambil kurang. Sebab dia tak tahu lagi. Dia ada 2 alat kelamin bayi tu, tapi tak tahu lagi yang mana wadih, yang mana berfungsi, tak tahu lagi. Jadi kalau dia keluar air kencing, dia kira macam perempuan lah, dengan maksud mutawassithah. Sebab dia ambil yang lebih, jangan ambil yang kurang kan. Ataupun dia lahir tak ada kemaluan. Terus baru cerita tadi dekat maghrib tadi, kanak-kanak manusia yang khunsa adalah yang ada dua alat kemaluan, ataupun tak ada dua-dua. Tak ada dua-dua namanya khunsa juga. Ada 2, lelaki ada, perempuan ada, namanya khunsa. Tak ada dua-dua pun khunsa. Sebab dah bahas maghrib ni teringat balik. Sebab bila kita bincang tadi, maghrib tadi berkaitan dengan malaikat. Malaikat ni tak ada jantina, tak ada lelaki, tak ada perempuan. Soalannya khunsa lah. Malaikat tak ada lelaki perempuan. Maka malaikat tak ada lelaki perempuan tu, dia tak panggil khunsa. Dia tak dipanggil khunsa sebab yang nak jadi khunsa, dia kena jenis dia tu jenis ada lelaki ada perempuan. Dia jenis manusia ada lelaki ada perempuan. Cuma dia je tak ada lelaki tak ada perempuan. Maksudnya dua-dua alat kelamin dia tak ada. Baru dia panggil khunsa. Tapi malaikat memang dah tak ada lelaki perempuan. Bila malaikat dah memang tak ada lelaki perempuan, tak adalah khunsa tu. Okey. Jadi kanak-kanak lelaki, okey. Yang ketiga 2 tahun qamariyah, kurang dari 2 tahun qamariyah. Yang keempat, belum makan makanan apa-apa, yang hanya makan susu semata-mata. Okey. Itu khulasah, kesimpulan. Jadi kita dah ada list tu, mudah kita letak dalam kepala kita. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Surah Luqman ayat 14 ayat 14. Maksudnya, dan kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapa, dan ibunya telah mengandungnya dengan menanggung kelemahan demi kelemahan, iaitu dari awal mengandung dengan muntah-muntah dan akhir sekali sehingga menyusu, dan tempoh menceraikan susunya ialah dalam masa 2 tahun. Dengan yang demikian bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua ibu bapamu, dan ingatlah kepada aku jualah tempat kembali untuk menerima balasan. Surah Luqman, nasihat untuk anak dia. Luqman ni nabi ke, rasul ke, wali ke apa sebenarnya? Luqmanul Hakim tu lah. Ada kata dia nabi, ada kata dia bukan nabi, dia orang baik. Orang baik lah. Ada kata dia nabi.
Jadi nak kita kat sini menyusu 2 tahun minimum. Cuma bukan wajib, yang terbaik lah menyusu 2 tahun. Okey, jadi sebab tu dia ambil 2 tahun tadi. Ambil 2 tahun tu daripada ayat ni. Ambil kenapa 2 tahun? Kan? Yang kanak-kanak yang belum makan suatu dari yang lain daripada susu, sama ada susu ibunya atau lainnya. Susu ibunya budak tu atau lainnya. Maksudnya kita dapat faham kat sini susu manusia. Senang. Susu manusia. Kita faham macam tu. Jadi sama ada budak-budak, bayi, kanak-kanak yang belum makan makanan apa-apa kecuali yang tu je dia makan, iaitu susu manusia. Itu lebih tepat lah. Kalau susu ibunya, dia jadi soalan. Ibu orang lain je, kan? Dia jadi soalan. Jadi bila sebut susu manusia, selesai. Sama ada ibunya atau bukan ibunya, ataupun ibu orang lain, tak ada masalah dari segi siapa-siapa nak menyusu. Detailnya di bawah nanti. Maka kaifiatnya, caranya, cara menyucikan tu, jika kanak-kanak itu lelaki, dia beritahu pula syarat tu lelaki tadi tu, memadalah pada bersuci daripada kencingnya itu dengan dipercikkan air atas suatu yang kena najis. Suatu yang kena apa? Suatu yang kena najis, mutanajis lah. Dipercikkan atas suatu yang kena najis hingga meliputi sekalian tempat yang kena kencing. Meliputi, semua kena, okay? Dan tiada disyaratkan mengalirkan air perciknya itu. Kalau spray yang besar, gebu. Kalau spray tu kan, yang gebu. Maka apabila diperbuatkan sekadar yang tersebut itu, sucilah ia. Caranya, jika kanak-kanak tu lelaki, cukup sekadar percikkan air atas tempat air kencing tadi sampai kena semua, tak syarat alir. Cukup dah suci. Simple dia cakap. Tapi bukannya boleh faham pun kan, nak kena buang dulu ke tidak. Maksudnya nak kena buang air kencing dulu tak? Ke atas kencing tu percik? Baca macam simple-simple je. Pertama, ada najis mukhaffafah pada mazhab Syafi'i sahaja ni. Dia ambil daripada peristiwa Ummu Qais. Dia pernah datang kepada Nabi SAW, dia bersama anak lakinya. Dia pun bagi Nabi pegang anak laki. Anak laki itu kecil lagi, dia belum makan makanan apa-apa lagi selain pada susu ibu dia. Kemudian Nabi pegang, kemudian bayi tadi tu kencing atas baju. Bagi dia kata minta air, Nabi tak basuh, Nabi pun percik. Nabi tak jerus, Nabi percik. Itulah adanya pada mazhab Syafi'i najis mukhaffafah. Mazhab lain tak ada. Mazhab lain anak lelaki, anak perempuan semua mutawassitah. Terdapat khilaf cara menyucikan. Sebab dalam kitab kita tak ada, jadi saya terpaksa cari dalam kitab Sabilal. Sekarang ni nak kena buang air kencing ke tak? Terpaksa jadi kitab Sabilal. Dalam kitab Sabilal, saya baca sikit. Bermula barang yang kena najis dengan najis mukhaffafah, maka tidak disyaratkan membasuhnya. Okey, sama dengan kitab kita. Hanya memada dengan memercikkan di atasnya. Sama dengan sekira-kira lebih banyak air daripadanya. Percik itu lebih banyak. Okey. Sekalipun ia tidak mengalir. Okey. Sama ada najis itu ainiyah atau hukmiyah. Najis aini atau hukmiyah. Hukmiyah lagi selesailah kan. Syahdan adalah zahir hadis yang tersebut itu, dan zahir itlaq fuqaha bahawa memada memercikkan air ke atas kumuh air kencing kanak-kanak lelaki, sekalipun tidak hilang rasanya, warnanya dan baunya, tak hilang sifat. Okay. Inilah yang paling munasabah dengan rukhsah syarak yang diiktimadkan oleh Khatib Syarbini dan Syekh Ibn Hajar dan Syekh Ramli di dalam Mughni, Tuhfah dan Nihayah, bahawa tidak dapat tidak pada memercikkan air ke atas kumuhnya daripada menghilangkan sekalian sifatnya. Sama seperti hukum menyuci najis mughallazah dan mutawassitah juga. Ada berlaku khilaf dekat sini. Yang pertama kata kena buang air kencing dulu, kena lap dulu. Tak boleh. Kena lap. Maksudnya kita dikatakan sini ramai Khatib Syarbini, Ibn Hajar, Syekh Ramli, dia kata nak suci mughallazah kena buang tahi.
Kena buang mughalazah tu dulu, lepas tu baru 7. Baru sampai kepada 7 kali tu. Selagi ada najis kat situ, tak ada bincang 7 kali. Ain tu. Sama juga mutawassitah. Ada tai kambing, ada tai ayam, tak ada cerita pasal lalu air. Buang dulu, lepas tu baru ada cerita pasal lalu air. Sama juga mukhaffafah. Buang dulu. Lepas dah buang air, kering tu maksud dah tak ada dah, lembat-lembat macam tu, maksud dah tak ada, baru tu kecil. Kata macam tu. Itu pendapat yang pertama. Itu pendapat yang pertama. Dan masa nak percik itu, biar semua kawasan tu kena. Pendapat yang kedua kata tak perlu buang air. Tak perlu buang air kencing tu. Percik aja. Tapi ada syarat. Lebih banyak percik itu dengan air kencing. Jadi macam basuh juga. Jadi kalau kata air itu beladung kena percik macam mana agak-agak. Tak payah buang, tapi percik biar lebih. Tak boleh percik kot. Boleh? Mana boleh? Jadi cuma hukum tu lah. Yang pertama kata buang dah kering, bukan kering dah, maksudnya tak ada dah, air mengalir dah tak ada, biar dia basah gitulah kita panggil percik. Kenapa kat sini? Nabi kat sini, kita buat contoh sini juga. Mana-mana pun boleh, dekat lantai pun boleh. Yang kedua kata biar aja banyak air, dia akan mengalir sampai ke sini, percik lah. Tapi dengan syarat biar lebih yang percikkan tu daripada dia. Jadi basah. Jadi basuh. Jadi ada dua lah. Maka kita pakai yang lap dulu kot. Lap dulu. Itu yang mu'tamad. Lap dulu, buang dulu ain dia. Lepas tu tinggal sifat dia tinggal. Termasuk ada basah-basah sikit, masa tu baru kecil. Yang mu'tamad, jadi sebut kat sini kan. Khatib Syarbini, Ibnu Hajar, Syekh Ramli. Dalam Tuhfah Nihayah Mughni. Tidak dapat tidak, mesti percik atas kumuh daripada menghilangkan sekalian sifatnya. Maknanya yang tiga ni bukan mu'tamad. Padahal tiga tu kuat sepatutnya, tapi nak kiranya itulah. Yang lain dia tak sebut siapa. Cuma yang tiga ni kata memadai. Banyak sikit. Cuma disebut juga kat sini, kalaulah dia adalah mukhaffafah ringan, apa dia panggil, hikmah ringan tu, ringan ni hikmahnya mudah. Bila mudah, percik je lah, barulah namanya mudah. Ini nak kena buang apa, susah. Itu dia punya hujah balik. Tapi sebenarnya yang jadi mu'tamad bukan semata-mata ambil siapa Ibn Hajar, Syekh Ramli, bukan. Ya, antara nak jadi mu'tamad kadang-kadang dia melihat pada mazhab lain. Yang mana mazhab lain tu kata tiga-tiga. Kata kena buang air, kena suci macam mutawassitah. Jadi bila ada dua pendapat pula, walaupun tiga ulama kata kena lap dulu, kemudian baru percik, yang lain kata tak payah lap, maksudnya biar ada. Mana lagi dekat dengan tiga mazhab? Mana yang lebih dekat? Lebih dekat lap dulu kan? Sebab tiga mazhab kata macam mutawassitah, maksudnya kena macam najis biasa. Kalau kata yang beladung tadi tu, percik tu, tak jauh sangat tu, jauh. Tapi yang dekat dengan tiga mazhab ni, iaitu kurang-kurang lap lah juga, tak ada juga air. Tu dekat, lebih dekat. Itu yang jadi mu'tamad. Kadang-kadang dia bukan semata-mata ulama tu je, dia tengok daripada mazhab lain. Tiga mazhab kata macam tu, kuat dari segi mazhab. Jumhur mazhab kuat dari segi mazhab lain. Jadi dia jadi mu'tamad yang tu. Kadang-kadang tak perlu, tengok aja ulama mana cakap. Syekh Ramli, Ibn Hajar, pilih Ibn Hajar. Kadang-kadang dia tengok juga. Yang ini peliklah sikit. Mungkin sebab tu lah. Sebab tiga mazhab mengatakan tak ada najis mukhaffafah, dia adalah mutawassitah. Jadi untuk nak jadi mu'tamad, biasanya mu'tamad ni yang selamat. Mu'tamad ni ihtiyat, selamat biasa. Jadi yang mana selamat? Nak kira tak selamat juga, tapi lebih dekat kepada selamat. Buang dulu. Buang dulu, lap dulu. Macam mana pun, khilaf atau tak khilaf lah. Hadis dia tu ni, hadis dia bunyi ni, yughsalu min baulil jariyati wa yurashu min baulil ghulam. Basuhlah apa yang terkena air kencing perempuan,
Dan jika terkena air kencing kanak-kanak lelaki tadi, cukup memercikkan. Secara umumnya, tak ada kata lap tak lap. Itu dia kata tak payah buang. Sebab mana ada cerita buang tak buang? Kuat juga. Jadi yang terbaik kita ambil yang itulah, yang hampir-hampir. Adapun kanak-kanak yang makan suatu yang lain daripada susu, atau berumur lebih 2 tahun, atau ia kanak-kanak perempuan, maka kaifiat bersuci daripada air kencingnya seperti kaifiat bersuci daripada najis lain. Okey, dia ada dobit yang tak ada dalam ni. Yang pertama, kanak-kanak yang makan suatu yang lain daripada susu. Maknanya selain daripada susu, maknanya susu manusia. Jadi susu binatang dikira makanan. Walaupun susu tu bukan proses, bukan sekebuk, susu direct, malah bayi tu dah ambil terus direct ke puting, amplak terus, puak contoh macam tu sekali pun, tetap juga namanya makan. Makan maksudnya makan tu bukan susu. Yang dimasukkan susu ni adalah susu ibu, bukan susu binatang. Susu binatang namanya makanan. Satu, robek yang pertama. Yang kedua, air kosong sekalipun namanya makan. Sebab air kosong bukan susu, tak boleh juga. Dobit yang ketiga yang paling penting adalah yang tak ada dalam ni, makan tadi tu atas, makan yang lain pada susu tadi tu atas jalan mengenyangkan, bukan tek-tek tu. Tek tu bukan mengenyang, kan kadang-kadang kan kita ambil tek sikit, malah kita bagi tahnik pun kalau macam tu tak boleh, semua makan kurma. Tahnik bagi kurma, ambil, lepas tu bagi air zam-zam. Kalau macam tu boleh dikatakan siapa bayi yang tahnik, tak, air kencing dia tak ada mukhafafah, tak jadi mukhafafah, semua mutawassithah sebab dah makan. Bukan atas jalan mengenyangkan. Kadang-kadang bagi madu sikit, mana kenyang. Bagi makan ubat sebab sakit, demam, bagi ambil picagari, tekan pelan kan. Budak-budak ubat demam, ubat batuk, ubat sesama. Jadi bila bagi tu kenyang ke? Bukan atas jalan mengenyangkan. Jadi tak ada masalah. Air zam-zam tak ada masalah. Yang penting yang kata air kosong sekalipun tadi tu atas jalan mengenyangkan. Kalau bagi gok tak kenyang, maksudnya macam mana? Botol besar tu kan, hampir habis, kau kenyang macam tu. Sebab tu air kosong. Tapi kebanyakannya air kosong tak sampai tahap mengenyangkan. Tapi kalau budak tu daripada kecil ajar minum air botol tu, banyak dia minum air kosong, kenyang. Tak boleh juga. Jadi sekadar rasa-rasa macam tahnik, kurma, madu, air zam-zam, makan ubat sebab sakit, tak ada masalah. Habislah kat situ. Kejap je habis. Mukhaffafah. Bukan. Tak. Bukan air kencing waktu tu. Bukan. Maksudnya tak minum lah susu binatang. Tak boleh. Janji dia kata dia minum je air susu binatang, susu lembu ke apa, susu tepung tu, kenyang, habis maksudnya esok dia minum susu ibu pun mukhaffafah, mutawassithah. Tak jadilah. Walaupun sekali, dia tak syarat 5 kali. Yang syarat 5 kali tu anak susuan. Tu syarat 5 kali. Itu pun makan minum susu. Dia tak syarat. Janji kenyang, makan benda lain, habis. Atas jalan mengenyangkan, habis. Jadi syarat dia pertama, kanak-kanak makan susu umur 2 tahun, Qamariah ya, ke bawah. Maknanya Qamariah tu tak sampai 2 tahun ni lah, kurang sikit. Kanak-kanak atau ia kanak-kanak perempuan, macam biasa, kanak-kanak perempuan lahir-lahir terus kencing, terus najis pertengahan, habis. Tu je lah. Cuma tahu tak apa hikmah dibezakan bayi lelaki dan bayi perempuan? Dibezakan hikmah kenapa bayi lelaki air kencing dia macam tu, bayi perempuan tak pula. Sedangkan Nabi tak pegang bayi perempuan tu. Bayi perempuan, lelaki kebetulan lelaki, sepatutnya hukumnya lelaki perempuan lah sama. Cuma kebetulan Nabi pegang kanak-kanak lelaki. Mana ada cerita kanak lelaki perempuan, Nabi tak cakap pun, kan? Jadi macam tu, walaupun ada hadis tu. Cuma lepas berlaku tu baru Nabi sebut. Jadi macam kenapa dibezakan kanak lelaki dan perempuan? Yang pertama dibezakan ni, baru ni ada kuliah muslimat tanya soalan yang sama, jawab tapi tak jawab habis. Sebab kuliah muslimat dia orang ramai, kita seorang.
Baru ni, hari Sabtu baru ni. Tak habis jawab. Hari ni malam ni terjawab habis. Jawab yang biasa-biasa aja. Tak jawab lebih-lebih. Nanti tahulah kenapa saya tak jawab lebih-lebih hari Sabtu baru ni. Okey, antara hikmah dibezakan bayi-bayi lelaki dengan perempuan sebab yang pertama dari segi sifat air kencing tu, yang lelaki lebih cair, warna lebih kurang pekat, bau kurang power macam itulah, kurang. Sifat dia kurang. Kelikatan kurang, warna kurang, bau pun kurang. Kanak-kanak yang minum susu ibu tadi tu. Kanak-kanak lelaki minum susu ibu. Dan dia cair aja, dia tak pekat. Manakala kanak-kanak perempuan pula, dia keras, baunya keras, pekat. Walaupun dia minum susu ibu pun pekat. Sebab hormon tinggi, sebab ada hormon perbezaan lelaki kanak dengan perempuan. Jadi bila macam tu, senang cerita, air kencing kanak-kanak perempuan dia power lagi, bau kuat. Sedangkan kanak-kanak lelaki dia bau biasa-biasa, sebab tu memadai dengan percik. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam kitab Hasyiah Bajuri mengatakan asal penciptaan Nabi Adam adalah daripada tanah dan air, setelah diuli-uli dengan tanah dan air. Tapi Hawa, isterinya, dicipta daripada daging, tulang dan darah. Tapi kita biasa dengar tulang je kan, sekali lah tu. Daging, tulang, area situ lah. Macam mana tu tak tahulah. Walaupun dah banyak kali dah bincang bagi ni, iaitu ada setengah ulama mengatakan bukan maksud tulang tu tulang betul. Tulang maksudnya dia dekat di hati lah. Maksudnya dia kedudukan perempuan itu sebenarnya di hati, bukan untuk dimusuhi dan bla 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 bla, dicintai bla bla bla. Malah nak sebut lah bla bla tu maksudnya. Kan faham lah tu. Masa dari segi majas, dari segi kiasan aja yang tulang rusuk tu. Tapi yang masyhurnya tidak betul daripada tulang rusuk, dan bukan tulang rusuk aja, darah dan daging sekali. Yang sebab tulang rusuk kat situ lah. Malah kalau kalau kita belajar, tulang tu jadi daripada darah juga. Iyalah. Kan darah yang bergumpal, mula-mula jadi benih tu, jadi darah yang bergumpal dulu. Lepas tu dia jadi apa? Embrio tu, lahman, izam, semua istilah-istilah tu jadi anak tu, jadi apa? Jadi apa namanya, darah yang betul. Lepas lama lagi dia ada tulang. Mana datang? Darah lah. Sama lah juga kalau nak kata macam tu kan. Tu yang kajian saintifik juga menjumpai bakteria dalam air kencing kanak-kanak perempuan lebih banyak daripada kanak-kanak lelaki. Sebab apa? Sebab saluran kencing yang lain, berbeza saluran kencing, berbeza dengan tu sikit lah, berbeza saluran kencing tu berbeza. Malah kawasan peranak bagi orang perempuan ni, dia kawasan peranakan, dia akan apa macam mana, dia satu sistem yang sangat berat. Boleh kita kata tu jentera yang sangat berat, jentera berat. Macam lori kan, jentera berat kan. Jadi perempuan ni seolah macam jentera berat, selalu kena tukar minyak hitam kan. Maksudnya haid selalu kena keluar, kena tukar darah selalu. Kita lelaki ni macam kancil Azia je. Tak tukar 3 tahun nak pakai minyak hitam tu lah. Jalan boleh aja. Jadi sistem peranakan perempuan dia macam jentera berat, maka berbeza dengan samalah dengan sistem perkumuhan dia, berat juga. Bila berat, dia punya hasil tu juga berat. Sebab dia nak tanggung bayi dalam perut tu nanti. Ada jantung, ada organ dalam perut dia. Dia kenalah power dia punya jentera tu. Kita ada boroi makan banyak. Sebab tak cukup berat jentera kita. Dia kena jentera berat. Sebab dia perlu nak menanggung bayi dalam tu, yang mana bayi tu dia ada jantung, dia ada darahnya sendiri. Darahnya silap-silap jenis lain dengan mak dia. Kalau nak pun sama tapi lain sikit kan. Dia ada A, B macam tu lah. Maksud lain dengan mak dia. Itu yang jadi macam-macam tu. Jadi bila macam tu, sistem perkumuhan dia juga agak power lah. Sebab tu dia bau pun agak power lebih lagi.
Dan lelaki baligh dengan air yang suci, iaitu mani. Lelaki baligh. Perempuan baligh dengan air yang najis, iaitu haid. Tu perbezaan dia. Kenapa dia beza lelaki dengan perempuan? Sebab sistem kawasan pencernaan sistem perkumuhan, sistem peranakan tu berbeza. Mereka balik dengan darah, dengan benda najis. Kita balik, lelaki balik dengan benda yang suci. Dan kanak-kanak lelaki sering didukung dan dibawa ke mana-mana. Orang suka. Kalau lelaki orang suka. Sebab tu saya tak beritahu oleh muslimat. Tahu memang kena pelangkong lah. Perempuan orang tak suka pegang sangat. Baik-baik perempuan. Sebenarnya bukan macam tu. Memang betul orang suka lagi lelaki, tapi sebenarnya bukannya lelaki sering didukung tu sebab tu semata-mata, tidak. Sebabnya orang dulu-dulu ni, tok-tok nenek kita ni cerdik. Ikut agama, kita je yang main bantai aja. Ibu bapa dulu, nenek tok nenek kita dulu, kalau kanak-kanak perempuan umur 1-2 tahun, bukan 1-2 tahun, umur berapa sekalipun, baru lahir sekalipun, dia tak, kalau boleh dia buat susah kalau orang nak pegang, nak dukung, nak sayang, nak cium. Baru lahir sekalipun. Kalau lelaki yang ajnabi lah, bukan adik-beradik dia, bukan takkan datuk dia pun tak boleh. Orang lain dia buat macam payah, orang dulu. Jadi tapi kanak-kanak lelaki dia siap suruh lagi, pergi. Masa pergi, nak pergi mana? Bawa pergi. Yang kanak perempuan, tak payahlah dia buat susah. Ni bukan cerita kanak-kanak yang umur 3, 4, 5, 6 tahun. Tak, awal-awal lagi pun sama. Kenapa orang dulu buat macam ni? Dia nak jaga, rasanya orang Arab pun dia amal macam ni juga. Dia nak jaga kemuliaan anak perempuan tu, yang apa-apa yang boleh menjatuhkan maruah. Kalau daripada kecil umur 1-2 tahun dah usung kulu kile orang bawa. Orang tu siapa? Sepupu dia yang lelaki. Bapak saudara sabit. Bukan bapak saudara betul tu. Bapak saudara sabit kan. Mak saudara dia kahwin dengan. Takkanlah umur 3 bulan nak pergi ke? Bukan masalah kira. Nak dijaga sampai kan, kalau boleh jangan ada usung-usung anak perempuan aku. Macam tu. Jaga sungguh. Baik, jaga juga. Tak dibawa, jadi supaya mudah-mudahan besar nanti tak ada pula dia kena usung kat orang kulu gila. Sampai jaga macam tu. Kalau kawan-kawan datang nak je, dia buat susah. Mak dia pegang, nak menyusu, dia buat je masalah. Dulu. Sekarang tak peduli. Sampai umur berapa? 7 tahun kot, 8 tahun. Saya silap 7 tahun 8 tahun pun masih lagi tak ada apa? Keras sikit lah sepatutnya. Bila lelaki perempuan jangan bagi dukung, jangan bagi dia bercakap sangat-sangat, cakap sepatah dua je. Dengan orang tua ni cerita dengan orang tua lelaki. Cuma yang boleh kahwin dengan dia lah, maksud istilahnya ajnabi lah, bukan mahram. Jaga sungguh-sungguh. Daripada bayi lagi dijaga. Jadi kanak-kanak lelaki, kau nak pergi mana? Kawan datang, nak pergi semalam. Pergi. Anak umur setahun setengah, kau tak takut dah? Pergi. Itu kerja lelaki. Tu lelaki. Suruh pergi. Supaya bila dia pergi. Bila dia pergi, dia jadi independen . Jadi independen sikit ni, tidak takut duduk je macam perempuan. Sebab tu suruh dia betul supaya daripada kecil. Sebab ada daripada kecil dia duduk dekat dengan mak ayah dia. Duduk dengan mak ayah dia. Last sekali mak ayah dia tak ada, dia tak boleh. Mak ayah dia tak ada, dia tak boleh. Dia dah duduk yang orang duk panggil anak mak tu kan. Anak mak bagus, anak mak memang anak mak pun bagus. Tapi yang sampaikan nak keluar tak boleh, nak kena ada mak dia, nak kena ada ayah dia. Umur berapa? Umur 18 tahun. Nak mak hantar pergi tu. Berkepit aja. Tu yang tak boleh. Maksudnya biar dia keluar. Biar dia jadi jantan yang sepatutnya. Itu sebab apa? Daripada kecil lagi dia ajar. Umur 4 tahun nak suruh naik bas. Pergi mana? Kedah. Saja je nak bagi melampau sikit contoh tu. Jangan buat hal weh. Umur 4 tahun. 4 tahun macam tak boleh cakap je. Tak berapa lah. 6 tahun. Sebab 7 tahun macam dah biasa kan. Naik bas. Tapi tengoklah kawasan banyak penculikan berlaku apa semua. Memang janganlah. Masa nak bagi tahu lepas. Kalau dulu lepas. Pergi. Kau tak payah balik pun tak apa. Kena rotan sebab main mandi sungai, main dia apa. Tak payah balik pun tak apa. Mak dia cakap, ayah dia cakap macam tu. Kenapa?
Dia tahu. Budak tu akan balik dan dia tahu. Independen. Kau nak pergi. Oh, sebab tu orang dulu tahan lasak, tahan maki. Segalanya tahan. Sekarang ni baru kena sikit dalam Facebook, kena kenduri ramai-ramai, bantai slow je. Aku nak tutup dah Facebook aku. Baru kena kenduri. Maya je kenduri pun. Bukan kenduri betul. Kenduri dalam di alam maya. Maksudnya kena-kena. Dah rasa macam semacam. Jadi biar dia tahan maki. Tahan maki pula. Itu cerita Ramli. Tahan daya tahan dia tinggi. Jadi atas dasar lelaki, anak lelaki dibiarkan. Maka atas dasar umum balwa. Bila kencing ni dia 2 tahun tadi dah kencing, cukup sekadar percikkan aja. Tapi kan anak perempuan tak ada umum balwa pun, tak susah pun, sebab dia sentiasa dengan mak bapak dia kan tak bagi. Tu lah sebenarnya. Maka dijaga maruah kanak-kanak perempuan daripada kecil. Agak-agak bila besar macam mana? Sepatutnya bila besar dia jadi lebih dijaga, lebih baik lah. Sebab dia tahu ayah dia protektif, sangat protect dia. Dia yang kena berkepit ni perempuan. Ini tak, perempuan tak nak berkepit pula, anak perempuan. Yang lelaki pun sibuk berkepit. Kaki ni pergi. Bila dah besar nanti, mak bapak dah sakit apa semua, barulah jadi anak mak yang berkepit sebab dia dah sakit. Itulah, kalau tidak dia tak jadi independen. Dan kanak-kanak lelaki juga dia kencing merata bomba, kan, kencing merata macam tu aja. Jadi umum balwa. Atas dasar memudahkan rukhsah. Tapi kanak-kanak perempuan tak ada kencing merata, dia kencing setempat. Sebab tu ada pepatah, orang dulu kata pepatah apa? Orang lelaki lebih berfikiran jauh daripada perempuan, kan? Pepatah dia kata apa? Macam mana pepatah ni? Kalau perempuan ni dia tak apa berfikiran jauh sangat. Sebab kencing dia pun sampai buku lali je. Pernah dengar tu orang tua-tua ni duk wakah, duk lawakah, duk sedap, cakap sedap keluar. Dia kencing dia tahap buku lali pergi jauh. Tapi lelaki ambil kok shooting elok. Pergi jauh mana boleh. Jadi bila macam tu, maksudnya lelaki lebih berpandangan jauh lah sikit daripada perempuan. Tak ada pepatah mengatakan macam tu. Jadi kanak lelaki dia bomba. Dia jadi bomba. Kanak-kanak perempuan dia setempat. Jadi tak adalah susah. Jadi kalau kanak lelaki duduk sat lagi, mak dia kejap dia lari, umur setahun baru dapat kaki. Lagi kan. Jadi agak-agak masa tu nak pakai tak, kata alah tak apa, kita basuh je. Masa tu baru tahu kena kat tepi-tepi apa nama ni, almari, pergi kena sofa yang harga 4,000 tu, pergi belah sana pula nak mop, nak ni dah jadi macam ni dah ni. Masa tu nasib baik mukhafafah. Sebab sekarang kita rasa tak ada ni, akhir sekali lah kesian macam tu. Tak rosak lah. Kadang-kadang lah. Dan kita dapat faham, maka dituntut, Islam menuntut umatnya supaya menjaga maruah wanita. Dari ini hikmah pula. Hikmah dia, tahu tak kenapa kucing dia tanam lepas berak dia tanam. Nak tahu cerita tu, hikayat dia tu. Dia lepas dia berak dia tanam. Dia di kampus. Sedangkan yang lain-lain tak ada pun. Cuma kucing sekarang je dah melampau. Kucing sekarang pun dah pening. Dia main cerek-cerek juga macam tu aje. Dia tinggal. Kucing dulu tak ada macam ni. Kucing sekarang dah pening, ayam dah pening. Pukul 4 petang kokok. Pening lah. Zaman moden. Ini pun pening juga. Kucing dia buang, perak macam tu, lepas tu dia lari macam tu aje. Tapi kucing asal perangai kucing adalah dia tanam. Sebab dia nak sembunyikan najis dia daripada harimau. Nanti harimau baru. Macam tu lah disembunyikan air kencing perempuan sehingga bau air kencing perempuan tu masuk bayi kanak-kanak tadi disembunyi kerana dia ada bau, disembunyi. Kalaulah air kencing yang hina tu pun disembunyikan, tak nak bagi orang cakap. Bau apa ni? Bau hancing. Minah kencing. Nak tu pun tak nak cakap. Biar dia sebut minah kencing, macam-macam terbayang dalam kepala. Padahal bayi baru kan. Nak jaga, sampai kata nak jaga, sebut jangan kata air kencing perempuan pun jangan jaga. Soroknya. Kalaulah air kencing yang hina tu pun sorok,
Yang lain-lain aurat. Boleh buka? Aurat lagi lah kena sorok. Macam yang biasa kita sebut lah. Kalau mati 5 helai kain kapan. Lelaki 3 helai. Sebab apa? Nak sorok aurat dia. Supaya tak nampak bentuk 5 helai. Kalau ketika mati pun kena sorok auratnya, masih hidup? Macam tu lah. Kalau ketika kecil pun kena jaga air yang keji tu. Air yang keji, jaga dari segi tak nak bagi orang tahu. Kalau dia dah besar nak dara, lagi dah nak kena sorok. Sorok sungguh-sungguh. Tu asal, hukum asal. Sorok. Bukannya pergi tunjuk kat orang. Bukan, sorok. Itulah asal nak jaga maruah wanita. Habis ya? Kita masuk bab lain saja nak panjangkan tadi tu. Dan tiada dimaafkan suatu daripada segala najis yang dapat dilihatkan dia. Ni semua kita dah baca dah ni. Dan tiada dimaafkan suatu daripada segala najis yang dapat dilihatkan dia. Dan tiada dimaafkan suatu daripada segala najis yang tak dapat dilihatkan dia. Dia najis lah. Melainkan sedikit yang tak dapat dilihatkan, tak nampak lah. Melainkan sedikit pada uruf. Daripada nanah dan darah yang ajnabi. Ajnabi itu asing. Kalau dalam segi apa kita panggil perhubungan ni, ajnabi itu yang boleh kahwin. Tapi dalam segi ni ajnabi itu asing tu, bila sebut nanah dan darah, maknanya nanah dan darah asing, ataupun nanah dan darah orang lain, ataupun nanah dan darah binatang lain. Tu ajnabi tu ajnabi, maksud ajnabi. Yang ajnabi keduanya nanah dan darah tadi, boleh tambah satu lagi air bisa. Sebab sama je tu. Air bisa, nanah, darah sama je. Yakni yang tiada daripada dirinya. Allah bagi tahu kat ujung. Jadi najis terbagi kepada dua. Yang pertama najis yang boleh dilihatkan oleh mata, yang kedua tak dapat dilihat oleh mata, yang dipanggil istilah dipanggil mata yang mu'tadil. Dekat bawah tu ada mata yang mu'tadil. Jadi dan tiada dimaafkan suatu daripada segala najis yang dapat dilihatkan dia, melainkan pertama semua najis. Pertama najis terbagi kepada dua, nampak dengan tak nampak. Itu dulu. Nampak tu maksud dengan mata yang mu'tadil. Maksud mata normal, bukan dia rabun ke apa, tak, mata biasa, mata normal. Dan ada juga najis yang nampak terus, ada najis yang tak nampak. Okey. Najis yang dapat dilihatkan oleh mata, yang pertengahan tadi tu, secara umumnya semua tak maaf. Apa saja, tai kambing, tai orang, tai apa semua najis, air kencing, semua tak dimaafkan. Yang boleh nampak dengan mata. Nampak dengan mata najis, secara umumnya semua tak dimaafkan. Okey. Tapi ada dua najis yang dimaafkan, iaitu darah dan nanah. Tambah satu lagi air bisa. Yang dimaafkan, yang jika orang punya, orang lain punya, ajnabi. Kerana nanti dia sebut kat bawah sikit lagi, darah dia sendiri tak kisah banyak pun. Ini darah orang dulu. Darah orang, darah binatang, darah-darah yang lain, darah ataupun nanah sahaja. Air kencing tak dimaafkan. Air kencing binatang, air kencing orang tak. Darah dan nanah saja dimaafkan jika sedikit pada uruf. Dan kalau banyak pun tak maaf. Jadi najis yang dapat dilihatkan oleh mata secara umumnya langsung tak dimaafkan. Tetapi kalaulah dia tu darah dan nanah, dia nampak dia dimaafkan jika sedikit. Jadi sikit banyak kita bahas macam sebelum ni, bergantung kepada uruf. Itu qaul jadid tu yang utama lah, uruf. Cuma uruf tu akhir sekali payah ulama bahas macam itu, macam bab apa? Bab ikan lah, apalah, sebesar 10 sen, sebesar 2 jari, sebesar 5 sen, sebesar 50 sen. Setiapnya ada hujah, ada pandangan masing-masing untuk memudahkan kita. Tapi hukum asal uruf. Sikit tu uruf. Cuma yang muktamad adalah 10 sen. Yang ni muktamad adalah 10 sen. Dia punya hujahnya sangat boleh diterima, iaitu saiz lubang dubur. Kadang-kadang kita kelakar je, apa benda pula kena mana. Kenapa saiz lubang dubur? Tempat yang keripuk tu kan, tempat lubang dubur, tempat keluar najis tu, yang mana ketika buang air besar, kemudian tak nak pakai air kan, boleh istinja kan. Dia satu pilihan kan, istinja, istijmar, ambil tisu, ambil batu, pakai sampai 3 kali, dan jika berisih boleh sembahyang. Maka tempat tu ada sifat-sifat dia lagi, cuma najis je tak ada. Dia dimaafkan tak? Dimaafkan. Besar mana tu? Besar tu lah dimaafkan juga dengan maksud sedikit. Tu dia ambil itu yang paling kuat. Jadi lebih kurang 10 sen. Tak saya balik ukur. 10 sen. 10 sen. Lebih kurang 10 sen. Jadi kalau ada darah dan nanah, bukan dia punya. Besar ni. 10 sen besar ni.
Seposen dulu dengan seposen sekarang sama kot. Kan kan? Macam ni. Banyak agak tu. Banyak agak tu. Betul tak? Ni. Lebih kurang. Boleh tahan banyak, dimaafkan. Maafkan. Itu muktamad. Macam mana pun ada kata 5 sen, ada kata 50 sen, ada kata 2 jari, ada kata pasal tapak tangan. Bawa darah kat sini, darah orang. Maaf, ada kata. Tapi yang muktamad, yang tadilah 10 sen. Okey, macam mana kalau macam darah ayam ke darah orang tadi tu terpercik. Bila terpercik, maka dikumpulkan, ditakdirkan. Agak-agak bila kumpul besar mana? Dia bukan kata kecil, banyak, berlambak-lambak. Oh, tak kira sebab kecil. Tidak. Bila agak-agak kumpul besar mana? Kena takdir sendiri ya. Besar 10 sen. 10 sen ke bawah dia maaf. 10 sen ke atas tak maaf. Macam nak sembelih ayam ke apa kan? Tentulah. Cuma sembelih ayam pun tak boleh juga. Sebab bila ada sebelum semayang tak maaf. Yang kata ni ke tengah semayang. Sebelum semayang ada mana maaf. Dah ada najis. Ni macam dia semayang kat tepi, orang sembelih ayam. Habis nak buat contoh apa lagi? Mercik. Mercik kat dia. Dia pun banyak kena tengok. Tak habis pusin. Terus semayang. Tapi tak logik lah contoh tu. Habis nak macam mana? Nak cakap apa? Okay. Ada pun darah diri seorang. Ni darah dia pula. Darah dia sendiri. Tadi darah ajnabi. darah ayam, darah orang lain. Ini darah dia. Termasuklah nanah dia, termasuklah air bisa dia. Samalah. Adapun darah diri seorang yang tiada berpindah pada tempatnya itu, tengok tempatnya itu kita bahas lagi. Seperti darah bisul dan barah dan luka dan darah tempat berpetik. Petik apa? Petik. Berpetik. Seorang tak tahu. Bekam. Dah sebut yang sebelum ni. Ke tak sebut? Bekam asal kepala. Bila buat kat kepala baru nama bekam. Dekat badan dia tak panggil bekam. Kat badan dia panggil berpetik. Orang Melayu. Dan kita bekam yang sebenarnya kepala, bukan badan. Badan ni telah dikiaskan. Kepala pun boleh elok bila bekam, badan pun dia guna dikias lah je. Sebenarnya bekam-bekam yang sebenar, original kepala saja. Daripada ni lah. Ni. Bukan badan ni, ke atas. Itu adalah bekam. Bekam original. Bekam sungguh. Di badan yang telah diperbaharui. Dia dibuat di badan juga. Dan adalah khasiat dia juga kot. Cuma bekam tu kepala. Jadi berpetik ni, kenapa dia kata berpetik? Sebab kalau dekat kepala tu, biasanya lepas bekam, dia tak keluar darah tu. Dia sikit-sikit dia tak keluar. Tapi kalau di badan, dia kalau tak berubat lah, sekarang dah berubat tu kan, dia berhenti darah. Kalau lah tak berubat, dia akan meleleh kalau dekat badan. Sebab dia lain, kulit lain. Kulit dia lain. Jadi sebab tu kata berpetik, bukan berbekam. Sedangkan berpetik itu kalau Melayu sekarang kita berbekam. Dan darah tempat ada sebut dan darah tempat berbekam. Maknanya berpetik di badan, berbekam di kepala. Maka dimaafkan daripada sedikitnya dan banyaknya. Sikit pemaaf, banyak pemaaf. Jadi kalau darah dia sendiri, nanah ke air bisanya, darahnya sendiri, daripada luka bisul, bekam, berpetik kan, dimaafkan kalau terkena badan sebab tu darah dia, ataupun dimaafkan terkena pakaian, dan dimaafkan kena pada tempat solat. Ni cerita pasal solat, takut lupa. Kita cerita sekarang ni pasal najis yang dimaafkan pada solat, najis yang tak dimaafkan pada solat ya. Ni jangan lost. Kita cerita pasal tu ni. Jadi kalau kena tempat sembahyang, bila tempat sembahyang pun tak ada masalah. Cuma yang keluar tu sebelum takbiratul ihram baru dimaafkan. Hukum asal dia keluar sebelum takbiratul ihram tak dimaafkan. Dia keluar selepas takbiratul ihram baru maaf. Contohnya kalau dia ada bisul, masa sembahyang bisul pecah, banyak mana pun. Kalau dia ada tempat berpetik tadi tu, dia dah tak ada keluar darah, dia takbir, ataupun dia dah tampal apa-apa, tak keluar darah, dia takbir baru keluar. Itu hukum asal. Lepas tu keluar banyak mana pun, berladung sekali pun, tetap juga dimaafkan. Itu hukum asal. Macam mana pun dia hukum asal dengan maksud tak batal sembahyang, dengan maksud teruskan sembahyang. Macam mana pun jika dia sebelum sembahyang dia buat keluar juga, dia buat
keluar juga. Dia buat keluar juga. Maka dia semayang tadi boleh sah walaupun keluar sebelum. Bukan sebab apa? Sebab darurat. Sebab tak boleh buat apa lah. Jadi dua benda berbeza tu. Yang pertama, jika tengah semayang dia keluar banyak mana, secara umum je hukum tu, keluar banyak mana pun ketika semayang dia dimaafkan. Keluar darah bisul, darah apa tadi lah, dimaafkan. Dengan syarat bukan sebelum. Kalau keluar sebelum tak maaf. Okay. Tiba-tiba dia keluar sebelum juga, sebelum takbir. Cuma dah buat tak jadi, buat keluar. Memang nama sakit. Yang itu dimaafkan, tapi sebab darurat. Dia sebab tu lain. Sebab tu penting kadang-kadang. Okey. Tapi ada syarat. Tu banyak syarat dia tu. Tidak berpindah pada tempatnya. Syarat dia ada 5 sebenarnya. Yang pertama, tidak berpindah pada tempatnya. Apa maksud tidak banyak tidak berpindah pada tempatnya? Dia sembahyang macam ni, tepatnya bahasa dia apa? Tidak berpindah pada tempatnya. Kalau bahasa sekarang nyedarah. Dia bukan. Tidak berpindah pada tempatnya. Bukan. Nak beritahu lah ni nya apa ni? Bukan nyedarah, bukan. Memang nyedarah, tapi nya tu nak cerita pasal nya tu. Nya tu nya jalan. Walaupun tak ada kat situ. Dia hazaf. Nya yang maksudnya kita tengah sembahyang, keluar darah tu berjalan. Tempatnya tu tempat yang di jalan. Contoh dekat sini. Tempat yang di jalan adalah sini. Sini sampai ke kaki. Itu tempatnya. Tapi kalau tiba-tiba ni ada dekat sini. Bukan tempatnya. Maksudnya apa hal pula darah ada dekat sini? Rupanya dia garu macam ni. Pindahkan tempatnya. Tentu kot. Bukan tempatnya. Maksud tempatnya jalannya. Ke apa? Laluannya. Tu maksud tempatnya tu. Maksudnya kat mana darah tu pergi, yang jalan dia kat situ lah. Kalau kat sini peha semua, tiba-tiba ada dekat peha sebelah, sedangkan darah kat sini tak boleh. Bukan tempatnya. Tu maksud tempat. Dan dia pergi ke bawah. Penuh ke kaki, tak apa. Tempat sembahyang, tak apa. Tak ada masalah. Banyak mana pun, belandung banyak mana pun, tak ada masalah. Tiba-tiba pop ada kat sini. Sakit kat sini. Habis. Sini pula tengok balik. Sikit banyak. Sikit berapa sen? 10 sen ke bawah boleh maaf. Macam tu lah. Kembali balik Kembali balik pada cerita awal tadi. Jika banyak 50 sen, tak maaf, batal sembahyang. Tapi bila dapat tahu? Lepas sembahyang lah, tengok komen. Itu syarat pertama. Tidak berpindah dari tempatnya, tu maksud dia. Yang kedua, dia bukan sengaja. Itu biasalah tu. Dia sengaja pecahkan tu, tak boleh, tak maaf. Sama juga macam tadi, dimaafkan jika sikit, tak dimaafkan jika banyak. Jika dia sengaja boring-boring, dia tak tahu nak buat apa, tengah sembahyang ada picit jerawat, dia ingat sikit keluar. Kalau keluar sikit 5 sen tak apa. Sekali keluar, dia sengaja picit, tak, maaf. Kalau dia sakit kat sini, dia saja je geram, tengok dia pegang, pecah, tak maaf, sebab sengaja. Yang kedua, dia bukan keluar dari rongga terbuka. Ini pun kita dah bincang sebelum ni sebenarnya, tapi tebuk-tebuk dia bukan keluar daripada rongga terbuka. Jika dia keluar daripada rongga terbuka, tak maaf. Contohnya hidung, mulut, telinga, mata. Bukan. Rongga terbuka, mata tak masuk. Mata dia panggil liang seni. Dia macam ni. Mata dia tak panggil rongga. Sebab tu titik air maw masa bulan puasa rasa kat tekak tak batal. Sebab dia bukan rongga. Yang buat rongga letak air maw kat telinga. Itu betul. Tak, mata tak masuk. Dia kubur dubur. Kubur dubur tu pastilah. Tak payah cerita kot. Keluar kat situ najis. Yang tiga sahaja. Hidung, mulut, telinga. Keluar dekat situ sikit sama juga. Maaf, banyak tak maaf. Sama juga. Jadi kalau keluar tiba-tiba darah keluar banyak kan, batal. Tapi kalau ada rasa macam ingus, sikit je kan, dan dia tak mengalir, tak pergi, tak apa. Biasa kalau kat hidung keluar banyak. Tu syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, dia tak bercampur dengan sesuatu. Walaupun yang sesuatu tu dirinya sendiri, iaitu tak boleh campur dengan air liur, air mata, air, tak maaf, macam air mata contohnya. Macam mana? Keluar darah, sakit sampai menangis,
hentak air mata, puk, campur darah. Habis. Dia kena lap segera. Dia tak ada campur yang lain. Dia tak boleh. Ataupun dia ludah tuih, air liur dia campur. Walaupun daripada dirinya. Meleleh, air liur sakit ni, sakit. Tak kena darah yang banyak tadi. Tak maaf. Tak maaf. Itu syarat yang keempat. Kecuali air liur, kecuali air dalam mulut dia darah. Yang itu dimaafkan sebab darurat. Maaf lain tak tu. Sebab bila berdarah tengah semayang, nak ludah, kalau boleh ludah lah. Kalau dalam semayang tak boleh ludah, telan batas semayang. Nak buat macam mana? Tempat-tempat dia, walaupun bercampur dengan air liur, dia maaf. Itu je lah, dia maaf. Okay, yang kelima, untuk solat tu je. Solat lain tak boleh. Untuk solat tu lah. Untuk ketika solat itu sahaja. Habis. Tu 1 sampai 5. Dan dimaafkan daripada darah apa tu? Burghusun. Kutu tu. Kalau Rumi tu dia kutu apa? Kutu anjing. Boleh kot. Tak sempat nak cek kamu. Tapi burghus tu memang kutu. Kutu anjing lah. Sebenarnya bukan kutu anjing je. Kutu babi ke, kutu apa sama lah. Kutu apa-apa pun. Kutu lah. Salah apa nama ni? Salah sungguh. Lepas tu dia kata Allah batal semayang. Lagi salah. Masa bila pula pegang babi tak batal semayang. Bukan kutu babi. Pegang babi tak batal semayang. Dia kata Allah batal lah semayang aku. Bukan Ramli, siapa tu? Pocik. Dan dimaafkan daripada darah burghusun, kutu anjing, dan tuma, dan pijat-pijat, dan tai lalat. Tai lalat ni tai lalat yang berak tu lah. Dan kemihnya dimaafkan semua. Mana tai lalat betul lah ni? Tai lalat betul. Bukan tai lalat yang kita panggil tai lalat, tidak. Tai lalat betul. Memang tai sungguh dia berak situ. Tai lalat warna putih. Macam mana boleh jadi tai lalat jadi warna hitam, tak tahulah. Kata tai lalat warna hitam. Kan warna hitam tai lalat kan? Kenapa tai lalat? Tai lalat warna putih. Dia panggil renga. Renga tu telur. Tu renga telur. Lebih kurang. Sebenarnya sama. Tai lalat dan kemih. Kemih tu kencing, air kencing. Kemih. Kemih kencing, tai lalat, tai lalat tai lah. Kemihnya tu kembali kepada semua. Nya tu kembali kepada semua. Kutu anjing punya air kencing, tuma punya kencing, pijat punya kencing, tai lalat punya kencing. Lalat punya kencing. Maaf. Syarat ketiga apa tadi? Allah tanya balik. Bukan keluar daripada rongga terbuka. Ada orang tanya. Okey, dan dimaafkan daripada yang tersebut ini kerana sembahyang juga. Tu. Kalau pergi sini kita ingat balik dulu kita bincang apa? Dimaafkan bagi sembahyang, tak dimaafkan bagi air. Tu. Tadi kadang-kadang kalau kita tak pernah lalu dimaafkan bagi sembahyang, tak dimaafkan bagi makan. Dimaafkan bagi makan, tak dimaafkan bagi sembahyang. Tak lalu yang tu yang dimaafkan daripada yang tersebut ini kerana sembahyang juga, kita akan anggap dimaafkan semua. Kan? Dia akan macam malam-malam fikir macam biar. Padahal sembahyang je yang maaf. Kenapa dia kata sembahyang je? Kalau pernah lalu baru dia akan ini maksud dia. Kalau tak pernah lalu dia akan kata dimaafkan. Jadi cerita tadi dimaafkan bagi sembahyang, maknanya tak dimaafkanlah bagi air. Tak dimaafkanlah bagi makan. Jadi apa yang dimaafkan tadi? Kutu anjing haram makan. Darah kutu anjing haram makan. Tuma haram makan. Pijat haram makan. Tai lalat haram makan. Air kencing lalat haram makan. Sebab dia kita pasal sembahyang yang dimaafkan ni. Lepas tu pula darah sendiri yang dimaafkan tadi yang banyak pun haram makan. Melampau lah pula. Ataupun kita kata dalam dari segi air iaitu yang disebut darah yang banyak tadi tu dimaafkan, tapi kalau kena air tak maafkan sebab dia dimaafkan bagi sembahyang je. Sama juga kalau air kalau darah tu kena air, kalau dia tidak dimaafkan bagi air, memutar najiskan air. Macam tu juga kutu anjing yang tadi dia maksud kutu anjing ni bukan kutu tu, darah kutu tu. Yang disebut anjing nak bagi tahu mughallazah. Tu point dia. Bukan nak sebut saja-saja sebut kutu anjing tu. Tujuan sebut kutu anjing nak bagi tahu darah mughallazah sekalipun. Tapi mughallazah bukan direct. Mughallazah yang masuk dalam kutu dulu. Bila masuk dalam kutu dulu, darah tu jadi darah kutu, bukan darah anjing dah. Tu tujuan bagi tahu kutu anjing tu. Sebenarnya kutu apa pun yang isap darah ni. Pijat ke apa kan.
Sama je. Jadi darah tu adalah darah anjing. Sebab kutu tu minum dan isap darah tu kena dia. Kita jangan kata tu darah anjing. Kita kata darah kutu lah. Cuma kutu tu kutu anjing. Dia maaf ke? Dia maaf. Tapi kalau darah tu yang sikit kena air, mutanajis semua air. Jika kurang 2 kolah. Itu yang dimaksudkan kerana sembahyang jua tu. Apa nama ni? Air kencing lalat. Kalau ada lah kumpul air kencing lalat. Lepas tu kena sembahyang sah. Tapi air kencing lalat juga kena air, mutanajiskan air tu. Kalau dapat air kencing dia lah. Habis. Tapi walaupun dia najis dimaafkan, tapi kita nak menghadap Allah ni, kalau busuk pun kita sunat pakai wangi-wangi kan. Daki pun kita tak bergamak nak pakai pergi kerja. Daki penuh, tak basuh 2 minggu 3 minggu pun tak, baju kita pun tak mandi 2-3 minggu pun tak segan kita nak pergi kerja. Jadi nak bertemu Allah sepatutnya kena lagi lah. Okay. Tanbih yang terakhir, dimaafkan. Tanbih ni ini suatu penjagaan. Susah nak faham, tulis aja. Kami tulis dulu. Akhir sekali dapat tok guru orang putih sikit, pandai orang putih. Orang putih dapat SPM 1. Power untuk guru ni. Dia kata apa? Attention please. Oh, terus masuk dalam. Sebelum ni, ini satu penjagaan. Ini satu penjagaan. Fahamnya tak? Masa ngaji dulu. Dapat tok guru orang putih seorang. Ada seorang lah. Attention please. Dia kata, attention. Attention lah. Tak payah terjemah dah. Memang dah ada dah. Attention. Maksudnya, woi dengar nak beritahu ni. Dimaafkan daripada segala yang tersebut selama tiada bercampur dengan suatu yang ajnabi, satu yang lain, yang asing, yang semua-semua tadi. Dan jika ia daripada dirinya sekalipun, macam yang tadi je. Oh, saya sebut awal. Okey, maka jika berdarah mata atau siratan gigi, tiada dimaafkan daripadanya kerana bercampurnya dengan air mata dan air liur. Yang air liur ni dia punya dobek tadi tu lah, tersyarah awal. Air liur ni secara umum bila bercampur darah bercampur dengan air liur, darah gigi gusi berdarah bercampur dengan air liur, maka secara umumnya dia tak dimaafkan. Tapi sebab dimaafkan juga, tapi atas alasan darurat, tak boleh buat apa dah. Tak nak buat apa, macam mana? Tak boleh buat apa-apa. Jadi korang tu tak, cuma dengan syarat dia duduk di tempat dia, iaitu dalam mulut. Jika dia keluar je, mengalir je, habis. Sebab apa? Sikit aja pun tak maaf, sebab dia dah bercampur dengan air liur. Walaupun air tu yang bercampur tu dia sendiri. Yang saya sebut cerita tadi tu lah. Dia ada berdarah, dia menangis, air mata dia kena. Tak boleh. Walaupun dirinya sendiri, tak boleh bercampur dengan benda-benda lain. Walaupun di sini ataupun yang lain. Ataupun air mercik kat dia, lagilah tak boleh air yang lain. Air lain mercik dekat darah dia tadi. Yang ni cerita pasal darah ni, darah, dimaafkan darah tadi jika darah tu tak bercampur dengan yang lain. Jadi kalau dia bubuh obat ke bercampur dengan lain, tak boleh. Ubat, darah tu dia bubuh obat, sebab dia berdarah dia bubuh obat lagi. Tak dimaafkan lah. Tak dimaafkan. Jadi tak boleh bubuh obat, kena basuh semua. Lepas tu balut, basuh sungguh-sungguh, balut. Jika berdarah juga dia dimaafkan nisbah darurat. Bukan nisbah tu dah. Sebab nak tak takbir lagi ni. Yang dimaafkan secara mutlak takbir. Kemudian sembahyanglah juga dengan syarat jangan bubuh benda lain, jangan bercampur benda lain. Bila dia bercampur benda lain walaupun ubat sekalipun, maka tak dimaafkan. Habis. Cukup lah. Dan tiada dimaafkan daripada najis melainkan tersebut itu bangkai. Dan bila ni pun macam dah pernah baca dulu kan, kita lompat-lompat tak? Ingat tak? Dia apa tu yang Jawi, yang Rumi tak mau tanya buang karen, mesti dia dah tahu dah. Apa dia apa tu? Bacalah seorang. Iklan. Dan tiada dimaafkan daripada najis melainkan yang tersebut itu dan bangkai yang apabila seorang boleh baca? Biar nak dengar Pak Allah. Tengok orang Syria kita boleh baca tak? Ke dah lama lupa dah bahasa Melayu. Yang Rumi tak mau Yang Jawi. Ini esok malam. InsyaAllah esok malam. Nak tengok, nak intai, nak tiru. Pandai ni kaki nyita ni. Disoyokkan. Disiekkan. Sama lah tu. Soyok, siek.
Dah cukup lah tu. Itu iklan untuk malam esok. Berbaris jadi. Berbaris jadi selalu. Disoyokkan, disiekkan. Boleh? Soyok. Tak buruk soyok. Itu pun bahasa Pahang Terengganu tau. Soyok, Kelantan, petani. Melainkan apabila disoyok, disiek. Kalau Rumi, soyok kan? Soyok siek. Sama lah, berbaris je. Esok lah tu. Dan tiada dimaafkan. Kita sudah ingat tasbih kafarah. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.